Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Pertama dan selamanya sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian ataupun muzakarah kita, perbincangan kita dalam mata pelajaran ataupun ilmu ulumul Quran. Okey, ilmu yang menceritakan tentang Al-Quran itu sendiri ataupun lebih kepada sejarah-sejarah ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Okey. Jadi sebelum tu saya minta maaf kalau macam suara agak tak jelas sebab sesama sikit malam ni. Jadi kalau tak jelas ke apa ke tolong bagi tahulah. Okey. Okay. Dan setelah beberapa minggu kita tak buat kelas, jadi minggu ni kita sambung balik lah. Okay, hari tu kita berhenti dekat, so siapa yang ada buku boleh buka buku. Hari tu kita berhenti dekat tajuk pertumbuhan perkembangan pertumbuhan. ulum. Kita berhenti kat situ kan? Ya. Okay. Jadi untuk tajuk yang pertama malam ni adalah mengenai pertumbuhan perkembangan ilmu ulumul Quran. Maksudnya macam mana ilmu ulum Quran tu boleh ada dan boleh berkembang sehingga kepada kita pada hari ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dapat dinafikan bahawa ilmu ini telah bermula sejak dari permulaan Islam itu sendiri, iaitu sejak dari permulaan seruan Islam di zaman hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bermula dengan penurunan wahyu yang pertama sehingga seterusnya, di mana hal-hal mengenai penurunan, sebab-sebab penurunan, pembacaan, cara pengumpulan, yang mana semuanya itu adalah merupakan perkara-perkara yang termasuk di dalam perbahasan ilmu tersebut. Walaupun begitu, ia tidaklah berdiri sebagai suatu ilmu yang mempunyai bidang perbahasan yang tersendiri, tetapi masih lagi berada di dalam dada Nabi dan juga para sahabatnya, dan masih bertaburan di berbagai-bagai tempat di mana wahyu itu tertulis. Ilmu tersebut berdiri tegak sebagai ilmu dan terus berkembang setelah Islam merentasi berbagai bentuk pelosok alam ini dan menyeberangi berbagai kebudayaan dan bahasa di samping menghadapi bermacam permasalahan dan keperluan umat Islam dari masa ke semasa. Semua itu memerlukan agar Quran dapat difahami dan dihayati oleh setiap individu Muslim. Kerana itu perkembangannya semakin diperlukan dan secara meluas. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada mengenai perkembangan ilmu ulum Quran bermula daripada zaman Nabi kepadalah zaman kita sekarang ni, perlu kita tahu bahawasanya yang pernah Ustaz cerita sebelum ni, ulumul Quran ataupun ilmu ulum Quran ni starting dia, maksudnya bila kita kata pertumbuhan dia tu, permulaan dia tu bermula daripada turunnya wahyu pertama kepada Nabi SAW. Maksudnya kalau orang tanya kita bila start adanya ilmu ulum Quran, jadi kita kena jawab start adanya ilmu ulum Quran ni pada turunnya wahyu pertama kepada Nabi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu. Start turun ayat pertama tu, start turun ayat yang famous yang kita selalu tahu tu kan. Itulah start bermulanya ada ilmu ulumul Quran. Okey. Jadi apabila bermula turunnya ayat-ayat Al-Quran ataupun wahyu-wahyu Al-Quran pada zaman Nabi, maka pada waktu itu tersebar ataupun telah ada perkembangan ataupun ilmu ulumul Quran itu sendiri pada zaman Nabi. Cumanya yang perlu kita tahu, waktu tu memang tak dibukukan lagi lah. Waktu tu memang tak dibukukan lagi. Seperti mana kita tengok kan, sekarang ni ilmu ulum Quran tu ni yang kita tengok, yang kita baca sekarang ni dibukukan, ataupun kita tengok Al-Quran tu sendiri
Zaman Nabi tak ada Quran, senaskah Quran, mushaf Quran tak ada. Quran tu ada secara bertebaran. Di dinding-dinding, batu-batu, pelepah-pelepah, daun-daun, kayu-kayu kan. Sahabat-sahabat tulis. Tapi bila zaman tu berubah, jadi Quran tu pun dibukukan dari zaman ke zaman. Bermula daripada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey. Cumanya ilmu ulumul Quran ni dia sangat ataupun dia salah satu ilmu yang relevan. Maksudnya bermula daripada wahyu pertama turun pada zaman Nabi tu sampailah hari kiamat. Maksudnya bila cakap relevan tu dia boleh diguna pakai. Dia boleh diguna pakai, dipelajari oleh semua orang. Sama ada orang tua, orang muda, anak-anak kecil dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ilmu ulumul Quran ni merupakan ilmu asas dalam kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Yalah, contoh dia macam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak dan sebagainya kan. Jadi induk segala ilmu tu adalah ilmu ulumul Quran. Sebab apa? Sebab adanya ilmu tauhid semua tu, macam mana kita nak tahu tentang ilmu tauhid semua tu, kita kena belajar Quran. Sebab tu dulu waktu kecil kita belajar Iqra dulu ataupun kita belajar Quran dulu. Mak ayah kita tak ajar kita terus fiqh, jual beli. Dia akan ajar kita ngaji dulu. Dia akan ajar kita pandai bahasa Arab dulu. Sebab apa? Sebab bila kita tahu baca Quran, bila kita tahu asas-asas dalam ilmu ulumul Quran, dia dapat memberikan kunci, keyword ataupun kunci lah untuk kita mempelajari bidang agama yang lain. Sebab tu dalam pembelajaran kita, dalam seharian kita, ilmu ulumul Quran sangat penting lah untuk kita tahu sepanjang kehidupan kita. Sama ada kita ni orang biasa ataupun kita ni orang yang belajar agama. Kita kena tahu juga. Okay? Okay, kita tengok yang pertama. Ulumul Quran pada zaman Nabi SAW. Ni sebenarnya kalau cerita tentang bab ilmu ulumul Quran ni, kitab dia besar, kitab dia panjang, tebal. Tapi penulis buku ni dia ringkaskanlah seringkas yang dia boleh untuk kita mudah faham. Tapi kalau macam ada pelajar-pelajar atau sahabat-sahabat yang nak explore sendiri, ahlan wa sahlan, digalakkanlah. Okay? Cumanya untuk yang kita belajar malam ni, yang minggu ni, yang akan kita belajar akan datang ni, kita belajar secara asas. Okay? Ulumul Quran pada zaman Nabi SAW. Okay. Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala menerusi malaikat Jibril alaihi salam, yang mana ianya segera menghafaznya dan menghazamkan segala maksud dan tujuan wahyu tersebut mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baginda segera menyampaikannya kepada para sahabat dan umat Islam, lalu memerintahkan dituliskan wahyu tersebut pada tempat-tempat yang tertentu supaya tidak hilang. Okey. Jadi ilmu ulumul Quran ni starting dia adalah Allah turunkan wahyu tu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Maksudnya yang kita baca sejarah kan, yang malaikat Jibril turunkan wahyu tu, itulah ilmu yang kita kena tahu. Maksudnya ilmu tu start daripada ayat Quran tu turun, Allah turunkan, dan yang turunkan tu malaikat Jibril turunkan dan bagi kepada Nabi, dan Nabi pun hafal. Nabi dapat ayat Quran wahyu pertama Iqra bismi rabbik tu bukan Nabi dengar ni tau dekat YouTube. Tak, Nabi dapat secara talaki, secara musyafahah. Maksudnya malaikat Jibril turun depan-depan Nabi, dia suruh Nabi baca dan hafal. Jadi Nabi pun hafal. Bila Nabi hafal, Nabi pun segera menyampaikan wahyu kepada para sahabat yang lain dan umat Islam yang terdekat pada waktu tu. Jadi Nabi ni bila dapat wahyu je, Nabi terus sampaikan dekat para sahabat, dan para sahabat pun tulis supaya tulislah ayat-ayat Quran tu. Sebab dulu mana ada Quran, bahkan Quran PDF pun lagi tak ada. Jadi Nabi, para sahabat semua tulis. Bila Nabi baca, para sahabat tulis. Sebab apa? Sebab takut lupa. Sebab tu salah satu cara untuk kita ingat Al-Quran ni, kita tulis Al-Quran.
Kadang-kadang bukan tulis tu saja, untuk pertama untuk bagi kita mudah ingat lah. Yang kedua untuk mencantikkan ataupun memberi pendedahan kepada kita untuk tulis Al-Quran tu. Jadi para sahabat bila dia tulis Quran, dia tak nak Quran tu hilang. Yalah, sebab andai kata waktu tu tiba Nabi meninggal kan, Nabi wafat, dan diorang pun tak tulis. Jadi wahyu tu tak sampai. Jadi disebabkan tu, bila Nabi baca dekat para sahabat, wahyu para sahabat pun terus tulis. Terus tulis lah. Tak kisahlah, waktu tu diorang tulis bertibaran lah. Ada yang kata dekat dinding-dinding, batu-batu, kayu-kayu kan. Jangan tanya ustaz pula, macam mana diorang tulis. Adalah cara dia. Zaman sekarang pun batu pun orang boleh ukir kan. Ni setakat yang kecil takkan tak boleh tulis kan. Macam tu. Tidaklah dapat dinafikan bahawa baginda dan juga para sahabat dan umat Islam bijak dan arif mengenai wahyu Allah. Ini dalam semua aspeknya. Namun begitu, pengetahuan mereka tidaklah tersusun dengan baik sebab semuanya bercampur di dalam akal fikiran mereka tanpa terasing di antara satu sama lain. Kerana itu, dapatlah dikatakan bahawa ilmu ulum Quran bagaikan tidak wujud dan tidak penting pada zaman itu. Okey, kan waktu tu kan bila Quran turun, para sahabat tulis dan diorang hafal. Ataupun senang kata, diorang tak bukukan lah. Diorang tak jadikan apa yang diorang buat tu sebagai ilmu penghususan sebagai nama ilmu ulum Quran. Jadi, disebabkan tu, nak katakan ilmu ulum Quran pada waktu tu tak disebut pun sebagai nama dia ilmu ulum Quran. Tapi ada ilmu tu, tapi kita tak sebut. Macam tu. Sebab waktu tu, diorang semua hafal. Ilmu semua dalam otak diorang. Kalau ada tak faham, terus tanya. Kalau macam para sahabat tak faham, terus tanya Nabi kan. Tak payah nak macam kita sekarang kalau tak faham, tanya ulama'. Kalau ulama' terlupa ke apa, dia rujuk kitab-kitab muktabar. Dia macam tu. Jadi disebabkan tu, pada waktu dulu memang ilmu ulum Quran ni bukanlah satu ilmu yang tak penting, tapi tak wujud lagi pada waktu tu. Dan boleh dikatakan tidak penting lah pada zaman tu. Sebab apa tak penting? Sebab waktu tu umat Islam memang tahu ilmu tu. Dia macam tu. Memang ilmu tu dalam dada diorang. Jadi buat apa diorang nak tulis kan? Macam sekarang ni, ilmu tak ada dalam dada kita. So kita kena baca dan kita kena cari ilmu tu melalui buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Okay. Jadi memang Nabi pernah melarang para sahabat dan umat Islam dari menulis selain dari wahyu Allah atau ayat Al-Quran itu sendiri. Ini adalah kerana khawatir bercampur aduk dengan Al-Quran dan susah untuk membezakan di kemudian hari nanti. Sabda Nabi SAW, la taktubu annil ghairal Quran wa man katabahu falyamhuhu wa hadithu anni wala haraja faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, jangan kamu tulis daripadaku selain Al-Quran. Barang siapa yang telah menulisnya, maka padamkannya. Ceritakanlah daripadaku tidak mengapa. Barang siapa membuat perbohongan ke atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di dalam api neraka. Okay, jadi pada waktu zaman Nabi hidup ni, memang Nabi ada melarang para sahabat menulis Al-Quran. Sebab apa? Sebab waktu tu takut bercampur aduk dengan apa yang mereka tahu. Faham tak? Maksudnya pada waktu zaman Nabi ada tu, Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis Al-Quran. Maksudnya, sebab tu zaman dulu, bila Nabi hafal, bila Nabi baca dekat para sahabat, sampaikan wahyu dekat para sahabat, ayat-ayat Al-Quran, para sahabat ada yang menulis. Jadi Nabi sampaikan hadis ni. Tujuan Nabi sampaikan hadis ni sebab bertujuan risau bercampur aduk ayat Al-Quran dengan kata-kata Nabi ataupun hadis Nabi SAW. Jadi disebabkan tu Nabi melarang lah. So kita kena faham lah. Hadis ni Nabi baca waktu tu. Risau. Jadi disebabkan tu para sahabat dia hafal lah. So kalau ada yang tulis tu pun dia tulis untuk peribadi dia. Dia tak sebarkan. Macam Quran yang kita baca sekarang ni dah terjual-jual lah kan.
dah sebar kan. Tapi pada waktu tu kalau Nabi sampaikan wahyu, orang yang tulis tu, sahabat-sahabat yang tulis tu bukan untuk disebarkan tapi untuk menjadi pengamalan. Menjadi pengamalan seharian mereka lah. Sebab takut diri mereka lupa dan sebagainya. Okey. Tambahan pula ketika itu umat Islam tidak lagi begitu memerlukan perbahasan khusus mengenai Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ini disebabkan para sahabat telah tahu dan faham mengenainya dan sekiranya mereka menemui masalah pun mereka boleh merujuk terus berjumpa Nabi SAW untuk menjelaskan persoalan mereka. Jadi waktu tu memang ilmu ulum Quran ni memang tak ada dibukukan ataupun tak ada ilmu yang secara officialnya lah. Sebab waktu tu memang para sahabat dah tahu dah tentang ayat Al-Quran, penurunan tersebut kan. Cumanya kalau macam para sahabat tak tahu, dia terus tanyalah kepada Nabi. Mereka terus tanya kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab waktu tu Nabi hidup lagi. Jadi disebabkan Nabi hidup, para sahabat tak adalah sampai nak menulis ilmu ulum Quran ataupun nak membukukan pada waktu tu. Sebab hadis tadi, sebab hadis Nabi tadi yang Nabi melarang. Okey. Jangan kamu tulis daripadaku selain Al-Quran. Maksudnya kalau ada yang tulis padam. Risau bercampur aduk. Okey. Tidak dapat dinafikan bahawa masalah yang dihadapi ketika itu ialah kurangnya kemudahan alat-alat penulisan. Ini menjadikan ilmu tidak penting dan tidak berkembang. Ia juga ditambahi dengan kurangnya bilangan umat Islam yang pandai menulis. Sedangkan mushaf Al-Quran itu sendiri tertulis di pelepah-pelepah tamar, di kulit-kulit binatang dan juga di atas batu-batu yang berselerak di beberapa tempat yang terpelihara. Okey. Tambahan pula, waktu tu kan Islam baru nak berkembang kan. Waktu tu Islam baru nak berkembang. Islam baru nak berkembang kan. Tambah pula kena tindas dengan orang Quraisy kan. Kan diorang berhijrah ke Madinah. Jadi pada waktu tu memang tak, kalau nak cerita bab kemudahan penulisan tu memang tak ada lah. Memang tak ada pen marker lah. Pen marker tak ada, laptop tak ada kan. Nak type pun tak boleh kan. Jadi kalau ada yang tulis pun ditulis di tempat-tempat yang dijaga. Maksudnya macam disebutkan tu lah di pelepah-pelepah tamar kan, di kulit-kulit binatang, batu yang berselerak lah. Tapi tempat yang diorang tulis tu diorang jagalah, pelihara lah. Bukan tulis suka hati. Bukan tulis tiba-tiba dekat tepi pintu, lantai, tak ada. Diorang jaga. Okay. Penurunan Al-Quran secara beransur-ansur turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu kerana tidak mungkin dapat dibahaskan ilmu-ilmu tersebut sedangkan Al-Quran atau wahyu itu sendiri belum selesai diturunkan atau diterima oleh Nabi dan umat Islam. Jadi salah satu sebab ilmu ulum Quran tak ada pada waktu zaman Nabi, sebab dia adalah waktu zaman Nabi kan wahyu tak turun habis lagi. Jadi mana mungkin ilmu ulum Quran tu boleh dibukukan pada waktu tu. So itu di antara sebab lah yang kita kena tahu. Andai kata ilmu ulum Quran ni dibukukan pada zaman Nabi, menipulah. Sebab apa menipu? Sebab wahyu pun ataupun senang kata ayat Al-Quran pun tak habis turun lagi. Kan ayat Quran kan turun sebelum Nabi meninggal. Maksudnya ayat terakhir ayat Al-Quran tu turun, tahun depannya Nabi meninggal. Nabi wafat. Jadi andai kata kalau ada golongan yang mengatakan ilmu ulum Quran ni dah ada ataupun telah diofficialkan pada waktu zaman Nabi, tu tak betul lah. Cumanya kita boleh kata ilmu ulum Quran ni ada zaman dulu, cumanya tak wujud secara langsung. Macam mana yang kita belajar sekarang ni kan, tak wujud. Cumanya kalau ada permasalahan dan beberapa problem ataupun ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, mereka terus tanya Nabi ataupun para sahabat yang berdekatan pada waktu tu. Okey. Mana? Setelah keseluruhan wahyu itu selesai dan Rasulullah SAW pun wafat, umat Islam mulai menemui masalah dan memerlukan pembaharuan dilakukan ke atas kumpulan-kumpulan wahyu tersebut. Dengan itu bermulalah ulumul Quran sebagai satu ataupun suatu perbahasan ilmu yang tersendiri.
Jadi bila Nabi SAW dah wafat, so timbullah satu masalah di kalangan umat Islam pada waktu tu. Bukanlah timbul masalah apa. Timbul permasalahan tentang ayat Al-Quran lah. Yalah, waktu tu kan Nabi dah tak ada. Kalau macam sebelum ni, waktu zaman Nabi hidup, kalau ada apa-apa masalah nak tanya, terus tanya direct kan. Ni bila Nabi dah wafat, nak tanya siapa? Jadi berpandukan ilmu-ilmu yang para sahabat ada, yang Nabi ajar kepada mereka, diorang pun mulalah membukukan ataupun menyelaraskan ilmu mengenai ilmu ulumul Quran ni. Jadi bermula daripada Nabi wafat lah ilmu ulumul Quran ni dibukukan ataupun diberi perhatian secara langsung, mengikut ataupun sebagai satu perbahasan ilmu yang tersendiri. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Setakat ni faham tak? Ada nak tanya? Saya buka soalan. Kau ada yang nak tanya apa-apa? Kau ada yang tak jelas ke? Ni sebagai sejarah lah ni. Ilmu ulum Quran ni, saya boleh kata, Ustaz boleh kata, ilmu yang menceritakan tentang sejarah Al-Quran ataupun penurunan Al-Quran. Ustaz, tadi dia cakap, Nabi cakap jangan tulis hadis waktu dia masih hidup. Sebab itulah hadis ditulis lagi selepas 100 tahun Nabi wafat tu. Sebab itulah. Okay, dalam hadis yang tadi sebut tu kan, la taktubu anni tu, jangan kamu tulis daripadaku selain Al-Quran. Okay, hadis ni Nabi bagi tahu sebenarnya waktu tu bila Nabi nak sampaikan wahyu, para sahabat semua orang kata apa, kelam kabut nak tulis. Jadi Nabi larang lah, Nabi kata jangan tulis, maksudnya Nabi larang supaya jangan tulis dan jangan sebarkan waktu tu. Maksudnya waktu Nabi sampaikan wahyu tu, para sahabat terus tulis, dia tak hafal. Yalah, tujuan para sahabat tulis tu pun untuk dia hafal balik nanti kan. Tapi Nabi SAW tak bagi waktu tu. Sebab apa? Sebab yang pertama, takut bercampur aduk dengan apa yang Nabi buat. Takut bercampur aduk dengan hadis ke kan, dengan apa yang Nabi kata ke kan. So daripada situ, Nabi kata jangan tulis lagi. Ataupun jangan, Nabi tak adalah terus kata jangan tulis. Nabi kata jangan kamu tulis daripadaku selain daripada Al-Quran. Maksudnya Nabi kata tulis ayat Al-Quran sahaja. Bila Nabi sampaikan wahyu, okey tulis. Tapi kalau bukan wahyu jangan tulis. Tu maksud dia. Tapi kalau tengok hadis tu, barang siapa yang telah menulisnya, maka padamkannya. Maksudnya kalau Nabi tahulah mungkin pada waktu tu para sahabat ada tercampur aduk. Okey, contoh dia macam ni lah. Contoh macam ni. Sekarang ilmu ulum Quran. Kita beli satu buku nota. Okey, dalam buku tu kita campur. Dalam tu lah kita tulis ilmu matematik, dalam tu lah kita tulis ayat Al-Quran, dalam tu lah kita tulis mak kita pesan nak pergi beli barang kat Tesco. So disebabkan tu Nabi marah lah. Maksudnya Nabi nak kata jangan campur aduk ayat Al-Quran dengan benda-benda lain. Tu analogi dia yang Ustaz nak terangkan. Jadi Nabi cakap, barang siapa membuat pembohongan ke atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di dalam api neraka. Maksudnya Nabi pun tahu, pada waktu zaman Nabi tu pun dah ada orang munafik, dah ada orang yang cuba buat ayat Al-Quran dengan ayat sendiri kan. Pandai-pandai buat ayat Al-Quran sendiri. So disebabkan tu Nabi bagi tahulah siapa yang membohong, siapa yang tipu ke atasku dengan sengaja, maka ambillah book tempat dia dekat neraka. So kena hati-hatilah. Okay, dalam kita menyampaikan apa-apa. Bahkan saya sendirilah, Ustaz sendiri pun, kalau tak tahu, cakap tak tahu. So kita cakap apa yang kita tahulah. Kita terangkan ataupun kita kongsikan apa yang kita tahu. Okay, faham Yasin? Mengenai hadis yang 1000 tahun tu, hadis tu pun para sahabat tulis juga, tapi dia tak campur lah dengan ayat Al-Quran. Macam Ustaz kata tadi lah, mungkin dia tulis dekat tempat lain kan, dia asingkan siap-siap. Ataupun dia nampak
kan hadis Nabi ni bukan sekadar Nabi cakap. Perbuatan Nabi, ikrar. Itu cerita bab hadis pula lah. Okay, jadi kita berhenti dekat poin ulumul Quran pada zaman sahabat. Okay. Lagi ada soalan? Jelas ke Yasin? Okay, Zaidah nak tanya apa? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu saja. Wallahualam, kita tangguh kelas kita pada minggu ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih. Nanti saya send balik rakaman kelas kita pada malam ni.